Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, ada siapa sekarang yang menemani dan join live Soleha? Soleha nak minta tolong, boleh tak tolong share dan tolong kongsikan Soleha punya link FB live pada hari ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, sharekan laju-laju. Apa khabar anda semua? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat, sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayangnya, insya-Allah. Waalaikumsalam. Hai Kak Yana Aziz, hai Kak Zamila, hai Angah Masyita. Okay, thank you sebab join live Soleha pada hari ini. Alright, tajuk hari ini adalah berkaitan dengan kematian. Malaikat Israel berapa kali sehari dia menjenguk kita untuk cabut nyawa kita. Okay, dengarkan kisah selanjutnya selepas ini. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dan berdoa agar Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey. Dah share kan? Okey, tajuk hari ini adalah perkongsian ilmu di Wall Soleha hari yang ke-347. Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah saat bila mana malaikat Israel menjenguk kita. Adakah kita masih lagi ada masa untuk bersukaria? Masih lagi nak bergelak ketawa? Masih lagi nak malas solat? Masih lagi nak bermain-main? Okey. Saat malaikat maut menjemput kita, iaitu malaikat Israel, satu hari malaikat Israel menjenguk kita 70 kali. Sama ada dia nak cabut ke tak nyawa kita ni saat ni. Tetapi sebelum dia cabut nyawa kita, kita tanya diri kita, adakah kita telah bersedia untuk menghadapi kematian? Adakah kalau saat ini malaikat Israel mencabut nyawa kita, kita dah cukup bekalan amal kita, bekalan kita, saham akhirat yang kita nak bawa nanti, tiket masuk ke syurga dah ada ke belum? So kita tanya dulu soal diri kita, adakah aku telah bersedia? Dan kematian tu memang sesuatu yang pasti. Kadang-kadang kita terdengar atau saudara kita tiba-tiba meninggal dalam tidur, meninggal walaupun tak ada sakit. Sebabnya ajal tu memang satu kepastian. Bukan sebab kita sakit kita boleh meninggal. Ada orang sihat walafiat pun, tak ada penyakit apa-apa pun boleh meninggal. Ada yang meninggal asbab kemalangan, ada yang meninggal asbab lemas, ada yang meninggal asbab mati syahid, ada yang meninggal asbab menuntut ilmu. So banyak sebab Allah berikan kita, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita saat itu. Adakah kita telah bersedia? So hari ini Soleha nak cerita dengan anda berkenaan dengan malaikat Israel yang akan mencabut nyawa kita sebelum dia mencabut nyawanya sendiri. Okey, kita sebelum kita menghadapi hari kiamat, kita akan menghadapi 3 tiupan sangkakala. Di mana sangkakala yang pertama, malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala yang pertama adalah untuk menakutkan kita penduduk bumi ni. Akan menggegarkan seluruh bumi ni, menggoncangkan gunung ganang, bukit bukau. So di sini kita setiap kali tiupan sangkakala yang pertama tu adalah tujuan untuk Allah takutkan kita. Tak ada lagi dah kita nak cari anak, isteri, anak kita dekat mana. Semua masing-masing dah ketakutan. Dan bermulanya tiupan sangkakala yang kedua, di situlah Allah mematikan semua
makhluk yang ada dekat muka bumi ni, manusia, haiwan, semua akan mati. Malaikat-malaikat semua akan mati kecuali malaikat Israfil, malaikat Israel yang akan mati kemudian sebab tugas dia belum selesai. So tugas kita hari ni, bila kita dengar tentang sangkakala, apa benda sangkakala tu? Apa benda yang kita nak hadapi dalam kematian kita ni? Bekalan kita dah cukup ke? Amal ibadah kita bagaimana? So ada tak kita tanya diri kita? Sebab tu bila cerita pasal malaikat Israel, itulah tugasnya, mencabut nyawa. Tak kala kita sedang menuntut ilmu, tiba-tiba nyawa kita dicabut. Sedang kita tidur, tiba-tiba rupa-rupanya kita dah masuk dekat alam barzah. Tapi sedarkah kita pada hari ini? Apa yang kita lakukan pada hari ini? Adakah banyak mengejar keduniaan ataupun banyak mengejar untuk akhirat? Pahala kita adakah telah banyak yang kita kumpulkan? Saham akhirat kita, ilmu pengetahuan, tabung amal jariah kita, doa daripada anak soleh dan solehah. Betul. Semalam solat terima ada Umi Hendon bagi tahu anak saudaranya telah meninggal dunia. So kematian tak kira umur. Baby boleh meninggal, baby dalam perut boleh meninggal, kanak-kanak umur 2 tahun, 3 tahun. Kalau Allah dah kata sekarang tu adalah ajal dia, maka kita tak dapat menidakkan. Semua tu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dan kisah daripada malaikat Israel ni, saat semua manusia dimatikan dan tibalah sangkakala yang ketiga. Tiupan sangkakala yang ketiga adalah saat manusia semua dibangkitkan. Dibangkitkan di hari pembalasan, di hari perhitungan. Semua manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Semuanya dah tak ada lagi perasaan malu. Yang hanya adalah ketakutan. Hanyalah ketakutan dalam diri, semua menggigil. Semua ketakutan, anak isteri entah ke mana-mana dah. Semua dah tak fikir apa-apa. Yang mereka fikirkan hanyalah diri mereka, yang bakal dihadapkan di hadapan Allah untuk dihitung. Sama ada kita ni berat kepada amalan kebaikan ke, kita ni berat kepada amalan kejahatan. Semua tu akan dihitung di neraca Al-Mizan. So sedarkah kita pada hari ini? Sudah banyak ke amal kita pada hari ini bekalan untuk kita bawa di hari akhirat kelak? Sehinggalah sampai satu saat malaikat Israel akan dimatikan dengan dia, caranya adalah dengan dia cabut nyawa dia sendiri. Saat malaikat Israel cabut nyawa dia sendiri, dia menjerit sekuat hati. Kalau manusia ada ketika itu, manusia pun boleh hancur lebur dengan mendengar suara jeritan daripada malaikat Israel yang mencabut nyawanya sendiri. Sebab kullu nafsin zaikatul maut. Semua makhluk yang bernyawa semua akan dimatikan. Tak ada yang terkecuali. Malaikat, manusia, binatang, haiwan, semua akan dimatikan saat yang tepat pada hari akhirat kelak. So, adakah kita bersedia? Malaikat sendiri merasai kesakitan bila nyawa dicabut. And then, selepas sangkakala ketiga, semua manusia akan dibangkitkan, akan dihitung amalan kita. Sama ada kita di dunia ni jaga solat ke tak? Inilah perkara pertama yang Allah akan tanya. Allah akan sebut si fulan bin si fulan, bagaimana solat engkau di dunia? Adakah engkau cukup solat 5 kali satu hari? Semua akan dipersoalkan. Bagaimana hutang kita? Ada tak kita berhutang dengan orang? Kita dah lunaskan ke belum? Hutang adalah satu hukuman yang sangat berat di hari akhirat kelak, di mana kita akan merangkak-rangkak cari orang yang kita berhutang dengan dia untuk balas, untuk bayar balik hutang dia tu. Hingga hari akhirat pun kalau kita tak settlekan, kita akan tergantung amalan kita. So bagaimana kita nak masuk ke syurga kalau kita masih ada hutang lagi dengan seseorang? Sebab tu kita sekarang ni, kalau kita ada hutang RM1 ke, RM10 ke, RM20 ke, terus settlekan, terus lunaskan, terus bayar. Jangan kita berhutang. Sebab saat kematian kita, kita tak tahu bila. Kot-kot kejap lagi ke Allah nak cabut nyawa kita ni, kita tak tahu. Tetapi Allah je suruh kita jaga solat kita, kita bayar hutang kita, kita minta ampun, minta maaf dengan ibu bapa kita di kampung.
Mungkin kita banyak dosa dengan mereka, jadi anak yang derhaka. Sebab tu hidup kita tak berkat, rezeki kita susah nak masuk. Dan saat kematian kita, kita nak panggil jerit nama mak ayah kita pun dah tak berguna lagi. Sebab semua tu dah terlambat. Dah terputus dah. Dah terputus doa daripada barakah seorang ibu. Saat ibu masuk ke liang lahat, ataupun saat kita dimasukkan ke dalam kubur, tinggal ibu kita masih di dunia, terputus sudah. Terputus sudah amalan dan doa barakah daripada ibu kita. Sebab tu kita dekat dunia ni, berbuat baiklah kepada mereka. Selagi ada hayat ni, jadilah anak yang terbaik. Jadilah isteri yang terbaik. Jadilah umi yang terbaik. InsyaAllah, kita niat kita setiap hari ni adalah sebab kita nak jadi hamba yang bertakwa. Tak lebih daripada tu. Tugas kita adalah berdakwah. Tugas kita adalah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Sebab kita nak tarik tangan ahli keluarga kita dengan selamat masuk syurga. Kita tak naklah kita masuk syurga seorang-seorang. Kita tak naklah suami kita masuk syurga seorang-seorang. Contoh kalau suami, macam suami Soleha adalah seorang hafiz Al-Quran. Selalu Soleha cakap dengan suami, abang nanti masuk, abang dah masuk syurga. Jangan lepaskan tangan. Tarik sekali tangan masuk ke syurga. Bawa anak-anak kita sama-sama masuk syurga. Sebab abang memang dah terbukti untuk masuk ke syurga sebab abang hafal 30 juzuk Al-Quran. Jangan tinggalkan isteri, anak-anak kita di dunia ni dengan tanpa kita masuk ke syurga sama-sama. Tetapi kita nekat dan doa, ya Allah, masukkan kami semua tanpa hisab, tanpa azab ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Minta doa macam tu. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk minta Allah tetapkan iman kita. Allah sentiasa kekalkan hidayah, taufik dan hidayah dalam diri kita. Sebabnya, bila hidayah hilang daripada diri kita, tahu je lah habis. Hancur lebur kita punya diri, hanyut, terhuyung hayang, tiada siapa yang dapat tarik kita. Tetapi mohonlah doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tetapkanlah dan berikanlah aku hidayah sentiasa hingga nafasku yang terakhir, ya Allah. Ya Allah, bantu aku untuk aku ubah diri aku, tambah amal ibadah aku setiap hari, tambah ilmu pengetahuan, ilmu akhirat yang aku nak bawa di hari akhirat kelak. Bantu diri kita, bantu anak-anak kita, bantu seluruh ahli keluarga kita. Jangan kita pentingkan diri. Sebab kita nak masuk syurga ni, bukan soal kita nak masuk syurga seorang-seorang. Tetapi banyak lagi tugas kita, tanggungjawab kita. Kita nak tarik ahli keluarga kita, nak tarik sahabat handai kita, sahabat syurga kita. Sebab tu bila dekat dunia ni, kita kena berbuat baik dengan semua orang. Jaga circle kita. Berkawanlah dengan orang yang soleh. Orang yang boleh membimbing kita ke arah akhirat. Itu adalah sebaik-baik sahabat. Sahabat dunia akhirat. InsyaAllah. Okey? Bila sebut tentang kematian ni, memang rasa takut sangat. Rasa takut sangat. Kita tanya diri kita banyak kali, ya Allah, bersedihkah aku untuk dicabut nyawaku saat ini? Ya Allah, sudah banyak ke bekalan amalku saat ini ni? Dah banyak ke? Cukup ke ilmu pengetahuan macam mana? Itu yang kita nak kejar pada masa ini. Kumpul pahala banyak-banyak, berbakti kepada orang tua, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau hubungan kita dengan Allah kuat, tali kebergantungan kita kepada Allah akan kekal kuat dan erat tak terputus hinggalah ke hari kiamat nanti, insya-Allah. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, jaga circle kita. Insya-Allah sesungguhnya kalian semua adalah sahabat syurga Soleha. InsyaAllah kita doa sama-sama. Semoga kita memperoleh husnul khatimah, pengakhiran yang baik, insyaAllah. Okey, sekadar ini sahaja perkongsian Soleha hari ini. Apa yang Soleha ucapkan tadi hanyalah untuk muhasabah diri Soleha yang serba banyak kekurangan, yang serba banyak kehinaan dalam diri Soleha. Untuk Allah tegur dan untuk Allah bagi Soleha peluang untuk masih lagi ruang untuk bertaubat saat ini, insyaAllah. Sama-samalah kita berubah ke arah kebaikan, meminta Allah jaga hati kita pada jalan yang lurus, insya-Allah, akidah Islam yang sebenarnya. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.